dan hewan, sehingga semua makhluk itu mengikuti kehendaknya. Setelah kewafatan Nabi Daud alaihissalam, Nabi Sulaiman pun diberikan kuasa sebagai seorang pemimpin. Beliau boleh menidurkan jin, angin, dan burung, sehingga boleh disuruh melakukan apa saja, termasuk mencari tempatnya di perut bumi. Setelah membangunkan Baitul Maqdis, beliau pun menuju ke Yaman. Tiba di sana, disuruhnya berkumpul untuk mencari sumber air. Tetapi tidak ada apabila dipanggil. Keadaan berubah menimbulkan kemarahan dan diri Sulaiman. Selepas itu, bertemu dengan Nabi Sulaiman dan berkata, "Aku menjumpai seorang raja bijaksana, memerintah negeri Sabah. Aku mendapati dia dan kaumnya menyembah matahari." Setelah mendengar berita itu, Nabi Sulaiman telah memutuskan sepucuk surat kepada Ratu Balqis supaya menyembah Allah. Surat itu kemudian dibawa oleh Rasul dan diterima sendiri oleh Ratu Balqis. Surat itu kemudian dibaca oleh Ratu Balqis. Setelah membaca surat itu, Ratu Balqis telah memutuskan sepucuk surat beserta dengan hadiah kepada Nabi Sulaiman. Tetapi Nabi Sulaiman seperti Nabi Muhammad tidak menerima tawaran hadiah yang diberikan oleh Ratu Balqis. Dengan menyangka dengan tawaran hadiah itu, dia tidak akan menghantar bala tenteranya ke atas mereka. Ternyata sangkaan benda sungguh meleset. Ratu Balqis terpaksa bertemu dengan Nabi Sulaiman kerana Nabi Sulaiman berjanji untuk memerangi dia dan kaumnya jika dia enggan beriman kepada Allah. Keinginan Ratu Balqis untuk bertemu dengan Nabi Sulaiman telah diketahui terlebih dahulu. Kemudian Nabi Sulaiman pun memerintahkan bagaimana untuk membuat persiapan bagi menyambut kedatangan Ratu Balqis. Hanya sekelip mata mengigai pun beradik. Ifrit memindahkannya tanpa kau sedari. Nabi Sulaiman juga telah memerintahkan Ifrit untuk membawa singgasana Ratu Balqis ke istananya. Maka Ratu Balqis dan pembesar-pembesarnya pun bergerak ke istana
hingga 30 telah menceritakan kisah Nabi Sulaiman dengan Ratu Balqis. Ayat 30 yang berbunyi,